Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidah Muhammad Abdul Halim daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang hari Jumaat ini. Pada hari ini saya mewakili jawatankuasa pemantapan geran lah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik menganjurkan taklimat berkaitan dengan permohonan dana inovasi sosial Malaysia, yang mana kalau tuan-puan tengok di sini daripada 2 Januari hingga 1 Mac. Jadi penceramah kita pada hari ini ialah TS Dr. Hatta bin Jofri. Beliau merupakan penerima geran lah MyEast pada tahun 2022. Jadi saya juga ingin tuan-puan untuk menaip question ataupun soalan-soalan tuan-puan tu pada chat box, dan kita akan kumpulkan question tersebut. Sama ada kita nak tanya directly kalau ada rehat sebentar lagi, ataupun nak tanya bila dah last slot, nanti kita decide lah. Jadi dan juga saya juga yalah, tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Hatta untuk memberikan taklimat beliau. Okay, Assalamualaikum semua, selamat petang. Okay, saya kenalkan saya Hatta. So hari ini kita akan ada satu sesi perkongsian berkenaan dengan permohonan MyIS. So, saya sharekan skrin saya. Mohon maklumkan di chat box sekiranya tidak nampak. Okay, so boleh nampak semuanya. So okay, ini adalah permohonan dana inovasi sosial Malaysia, iaitu MyIS Community ataupun dikenali sebagai MyIS. Sebelum ni ada juga, kalau tengok sebelum ni kita panggil dia sebagai MySI dan sebagainya, tapi dia rebrand yang baru dikenali sebagai MyIS. Dan kita dimaklumkan bahawa permohonan baru telah dibuka bermula pada 2 Januari tempoh hari. Kalau kita tengok dalam kalender tu, dekat dalam iklan yang telah ditunjukkan. So pada 2 November tempoh hari, okay, pada 2 Januari sehingga 1 Mac. Mana kita ada masa lagi untuk kita pitch MyIS ini. Untuk makluman semua, MyIS ini adalah di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, manakala Yayasan Inovasi Malaysia telah dilantik sebagai agensi pelaksana. Okay, so kita ada tempoh lagi 2 hingga 1 Mac. Okay, untuk dana ni, dia punya kuantum maksimum dia adalah sebanyak 300,000. So maknanya tuan-tuan, puan-puan boleh mohon sebanyak 300,000 maksimum. 300,000. This is quantum maximum. Okay. So next, this is slide saya. So slide ni saya pecahkan beberapa bahagian: pengenalan, garis panduan, manual permohonan online, macam mana kita nak mohon secara online, dan kita akan tunjukkan juga contoh permohonan online yang telah dibuat. Kemudian ada beberapa helpful tips. Kemudian akan ada contoh slide presentation dan contoh pelan perniagaan. Jadi step dia yang pertama adalah kita akan kenal pasti geran MyIS ni melalui garis panduan. Projek macam mana yang kita boleh apply, dana macam mana yang kita boleh apply, bagaimanakah proses kewangannya, bagaimanakah permohonan boleh dibuat, bagaimanakah pembiayaan ataupun permohonan purchase order, PO, macam mana kita nak claim pembayaran, semua ada di garis panduan. Okey. Kemudian langkah yang seterusnya adalah selepas garis panduan, okey. So selepas garis panduan kita akan pergi ke manual permohonan latihan, permohonan online.
So yang mana permohonan online ni, semua permohonan untuk grant MyIS ni perlulah dibuat secara online. Perlulah dibuat secara online. Okay. So kita akan tunjukkan cara macam mana nak mengisi secara online. Okay, contohnya kita akan tunjukkan contoh projek yang telah berjaya kita mohon secara online. Dan selepas tapisan pertama permohonan online berjaya, tuan-puan akan diminta untuk menyediakan satu slide presentation untuk pembentangan kepada jawatankuasa penilai. Kita panggil jawatankuasa teknikal penilai. Okey. Kemudian dalam masa yang sama kita akan share, berkongsi tips macam mana kita nak pitch projek ni. Projek macam mana yang kita boleh apply, lokasi di mana kita patut letakkan projek kita, dan apakah elemen yang paling penting dalam projek kita ini. Okey, kemudian kita akan share juga contoh slide presentation yang telah berjaya. So kita akan share juga satu slide presentation pada tuan-puan untuk kita lihat bagaimana cara kita mengolah slide presentation untuk kita pitch jawatankuasa teknikal. So ada beberapa jawatankuasa. So jawatankuasa pertama tadi kita tahu kita mohon secara online. This is satu. Lulus saja permohonan ini, kita akan diminta untuk buat slide presentation. Nombor 2. Berjaya saja nombor 2 ni, kita akan pergi ke jawatankuasa pemandu ataupun jawatankuasa teknikal sebelum jawatankuasa pemandu, sebelum keputusan sepenuhnya dikeluarkan. Okey, dalam kita punya projek kita juga ada satu elemen yang sangat penting, iaitu business model ataupun pelan perniagaan. Kita akan berkongsi juga contoh pelan perniagaan di dalam projek inilah. So tuan-puan boleh customizekan contoh business plan ni lah. Kita akan kongsikan insyaAllah. Okay. Seterusnya, this is MyIS. Okay. So MyIS ni adalah, saya nak highlightkan yang ini. Okay. Yang ini. Okay, so program ini merupakan inisiatif yang menjurus kepada penjanaan pendapatan. So tuan-puan kena fokus yang ni, penjanaan pendapatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan bandar dan luar bandar. So yang inilah yang kena fokus. Macam mana kita nak create income generation kepada community. So dalam permohonan ini ada beberapa entiti yang perlu dikenalpasti. Satu, tuan-puan, sama ada syarikat swasta, sama ada NGO, sama ada universiti, sama ada college, sama ada pusat latihan. Syarikat boleh jadi syarikat youth holdings, enterprise maupun sena berhad. Tuan-puan layak untuk memohon. Itu satu entiti yang kita panggil pemohon ataupun dikenali sebagai pemohon dana. So entiti yang pertama kita panggil sebagai pemohon dana. So iaitu tuan-puan lah. Okay, entiti yang kedua kita panggil sebagai penerima manfaat. Okay. Penerima manfaat. Yang ini kita akan tengok dekat dalam guideline. Okay, so kena ada penerima manfaat. So untuk penerima manfaat ni sekurang-kurangnya untuk geran ni mestilah 100 orang penerima manfaat. Contoh, tuan-puan buat dengan satu JKK kampung kampung pisang. So kena pastikan sekurang-kurangnya projek yang tuan-puan buat di kampung pisang tu mestilah penerima manfaatnya sekurang-kurangnya 100 orang. Okey, so itu dipanggil penerima manfaat. Yang ketiga dipanggil collaborator. Collaborator. So collaborator ni boleh jadi sebagai technology provider daripada segi teknologi, daripada segi pemasaran, okey, daripada segi pelaksanaan. Itu kita panggil sebagai collaborator. So dalam kes katalah tuan-puan boleh jadi pemohon dana, penerima manfaat dan collaborator. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, 300,000 tadi maksimum tu akan digunakan sepenuhnya untuk penerima manfaat. Mana kalau kita beli peralatan dan sebagainya, katakan kita belikan untuk kampung pisang tadi, projek di kampung pisang, maka peralatan tu semua adalah kepunyaan JKK Kampung Pisang, bukan kepunyaan pemohon dana. Okay, seterusnya, this is garis panduan. Garis panduan ni ada dalam website. Kita just go through, tuan-tuan boleh baca. Kita nak tengok apa yang kena ada. Okay.
So kita kena ada, contohnya adalah dia ada maklumat program, dia ada objektif, kelayakan pemohon, kumpulan sasar, kuantum pembiayaan, skop pembiayaan, bidang keutamaan, kriteria penilaian, pembayaran, macam mana tuan-puan boleh buat permohonan pembayaran, okey, pengurusan dan pemantauan, proses prosedur permohonan. Okey, so tuan-puan boleh tengoklah this guideline. Okey, so kita go through saja. Okey. So kalau kita lihat kat sini, okey. Okay, siapa yang boleh memohon? So kita boleh lihat siapa yang boleh memohon. Okey, inilah yang boleh memohon. So agensi kerajaan boleh memohon, badan berkanun boleh memohon, universiti awam boleh memohon, institusi penyelidikan boleh memohon, syarikat berkaitan kerajaan GLC boleh memohon, syarikat berhad dengan jaminan CLG boleh memohon, syarikat pemula perniagaan, startup company pun boleh memohon, okay, dengan syarat syarikat tu mesti beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. Okay? Dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, koperasi dan persatuan berdaftar. So maknanya majoriti semuanya boleh memohon, tetapi mestilah datang daripada satu entiti lah. Syarikat, NGO, badan berkanun, agensi. So dia tidak tertakluk kepada universiti. So semua boleh memohon. Okay. So next, yang ni yang saya nak highlightkan. Okay. Teknologi, tempatan dan inovasi yang jelas. Layak memohon. Maksud dia, tuan-puan tak boleh kata projek ni projek baru nak R&D. Saya nak buat projek contoh cili padi, gunakan satu benih baru ni tak pernah diguna pakai. Walaupun teknologi tempatan, maka produk tu ataupun teknologi tu tak layak diguna pakai dalam permohonan. So syarat dia teknologi yang kita nak apply mestilah teknologi tempatan dan inovasi itu telah diguna pakai. Senang kata telah dikomersialkan, telah ada success story. Okey. Okay, senang kata dalam erti lain, kalau kita dalam research kita panggil sebagai TRL 7 dan juga TRL 9. Okey. Dan projek ini mestilah dilaksanakan di Malaysia. Mestilah di Malaysia. Tuan-puan kena laksanakan di Malaysia. Okey. So next, kumpulan sasar. Siapakah yang boleh menerima ataupun dipanggil tadi penerima manfaat daripada projek ini? Okey, so kita boleh lihat penerima manfaat dia boleh terdiri daripada masyarakat Malaysia, OKU, belia, pesara, masyarakat luar bandar dan organisasi bukan kerajaan. So ini antara organisasi ataupun entiti yang boleh dikenali sebagai penerima manfaat. Okey. Jumlah penerima manfaat bagi setiap projek sekurang-kurangnya 100 orang. 100 orang. Maksud dia, katakanlah tuan-puan buat satu projek atau mohon dana ini dengan tadilah di Kampung Pisang, JKK Kampung Pisang, tuan-puan kena dapatkan senarai nama 100 orang yang akan mendapat manfaat jika projek ini dijalankan bersama dengan JKK Kampung Pisang. Jadi 100 orang ni minima, lebih tak apa. Tapi mesti 100 orang. Jadi tuan-puan kena kenal pasti entiti mana yang tuan-puan akan bekerjasama sebagai penerima manfaat. Sebab tuan-puan kena dapatkan senarai nama 100 orang ni. Okay. So quantum project macam kita bincang tadi, quantum project adalah sebanyak 300,000 maksimum. Dan projek tu mestilah diselesaikan dalam tempoh 12 bulan. Tuan-puan kena selesaikan dalam tempoh 12 bulan. Okay, 300,000 dan tempoh 12 bulan daripada surat LOA ataupun Letter of Agreement bersetuju. Okay, tuan bagaimana jika lokasi ada 2, Kampung Pisang 50, Kampung Jambu 50. Dia bergantung juga lokasi. Selalunya sebab lokasi itu kalau berdekatan okey, tapi kalau jauh ni masalahnya adalah daripada segi logistik dan pemantauan.
Okey, peserta boleh. So kita boleh combine, tak ada masalah. Okey, tapi biasanya kalau kita nak dapat mohon projek ni, kita pastikan tempat satulah. Nanti saya akan bagi contoh. Sebab dia nanti ada beberapa soalan ataupun tips yang saya akan beritahu pada you all, akan berkongsi apakah soalan-soalan daripada jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pemandu untuk permohonan dana ini. Okey. So ini dia punya skop pembiayaan, termasuklah ini special sebenarnya. Skop pembiayaan termasuklah bahan mentah. Kalau tuan-puan buat projek contoh dekat Kampung Pisang tadi, nak tanam jambu, pokok jambu. So, benih jambu tu tuan-puan boleh beli. Peralatan boleh beli. Daripada kecil, daripada cangkul sampai ke mesin tuan-puan boleh beli. Sampai ke packaging system tuan-puan boleh beli. Sampailah ke IoT system tuan-puan boleh beli. Sampaikanlah ke solar panel pun tuan-puan boleh beli. So, tak ada isu. Okay, tak ada isu daripada segi pembiayaan ini. Okay, skop pembiayaan. Okay, so saya teruskan. Okay, so ada beberapa bidang keutamaan. Okay, so ada beberapa bidang keutamaan yang tuan-puan boleh fokus. Antaranya adalah bidang tenaga, perniagaan dan kewangan, kebudayaan. Maksudnya bidang ni adalah bila tuan-puan nak memohon ni, pertama tuan-puan kena kenal pasti siapa penerima manfaat. Lepas tu bila kenal pasti penerima manfaat tu bidang apa yang dia nak. Okey? Okey, bidang apa? Okey, perubatan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya teknologi sistem pintar. Okey. Kemudian bandar pintar dan pengangkutan. Okey, kalau ada. Okey. Air dan makanan. Contohnya tuan-puan buat satu produk baru, contohnya daripada cendawan nak jadikan patty burger. Burger patty tu kan. So produk cendawan dengan kaedah baru. So itu adalah proses kita panggil antara sektor yang penting lah, air dan makanan. Yang tu pun boleh juga. Cuma kita nak tengok teknologi macam mana teknologi yang tuan-puan gunakan di dalam penghasilan patty burger tadi. Okey, itu contohnya. Okey, pertanian dan perhutanan. Okey, perhatian dan perhutanan kalau tuan-puan ada. Pendidikan pun boleh juga. Alam sekitar dan biodiversiti. Okey. Okey, Dr. Mariam ada tanya, mention TRL 7, TRL 9 output target ataupun requirement. So itu adalah requirement produk. Maksud dia produk tu telah dikomersialkan. TRL 7 tu maknanya produk tu telah dikomersialkan. Contoh, katalah kita nak buat tadi nak tanam pokok pisang. So pokok pisang tu apa you punya innovation ni, saya menggunakan baka pokok pisang yang baru, tisu kultur yang baru. So tisu kultur tu konsep dia mestilah TRL 7. Maksudnya telah dikomersialkan, telah diguna pakai. Maksudnya contohnya kita nak ambil projek tadi, benih pisang tadi, nak tanam dekat kampung pisang, tapi benih yang sama ni telah ditanam dekat kampung jagung dan telah menghasilkan outcome ataupun penghasilan yang baik. So mana produk tu kita boleh guna pakai. Okey. Okay, so mampan, potensi projek, yang kita go through lah. Sebab manual ni saya akan bagilah. Kos selenggara, kelestarian, yang ni kita boleh go through. Okay, so di pembiayaan, pembiayaan ni saya nak highlightkan, apabila keputusan telah diputuskan dalam katalah mesyuarat jawatankuasa pemandu telah meluruskan permohonan tuan-puan, keluar saja surat LOA tu, ataupun SST, surat setuju terima, tuan-puan akan diberikan bayaran sebanyak 10% daripada jumlah. Katakanlah tuan-puan dapat 300,000, so 10% daripada 300,000 tu dia akan kreditkan kepada akaun tuan-puan lah untuk pembelian. Okay, so kemudian baki 90%. Untuk produk tadi TR 7 sampai 9 mestilah produk penyelidik sendiri tidak. Sebab kita ada 3 entiti tadi. Kita ada pemohon dana kita ada penerima manfaat Kampung Pisang, dan yang ketiga ni collaborator. So collaborator ni boleh jadi dia collaborate dengan kita dari segi dia penyedia teknologi, dia dah menjadikan integration system, mungkin juga dia juga adalah daripada segi pemasaran, dia bantu kita dari segi pemasaran. So collaborator tu boleh jadi daripada banyak area lah, tak semestinya produk kita. Kita faham kalau di industri jarang ada produk yang telah dikomersialkan. Jadi saya cadangkan banyakkan projek yang kita buat,
kita kena cari collaborator. Boleh hire staff ke pekerja? Tak boleh. So tidak boleh. So dana ni memang kalau kita tengok dari segi pembiayaan, dia boleh bayar kos material, kos barang mentah, peralatan dan sebagainya, tapi tidak termasuk hire staff ataupun pekerja. Okay. So pembiayaan 90% ni, tuan-puan, 90% ni dia by batches. Maksudnya lepas dapat 10% tu, katalah tuan-puan pasang peralatan, katalah IoT system ataupun solar panel. So solar panel tu kita akan minta quotation akan berikan kepada Yayasan Inovasi Malaysia. Yayasan Inovasi Malaysia akan keluarkan purchase order kepada syarikat tu. Okey, kemudian pemasangan telah dibuat. Bila pemasangan telah dibuat, provider ataupun tadi vendor tadi perlu berikan invoice dan juga DO untuk kita buat claim. So pembayaran akan terus daripada Yayasan Inovasi Malaysia kepada vendor. Okay. So pemilihan pemantauan, so saya go through sajalah. Okay. Yang ni, okay, so clear. Okay. So yang ni adalah panduan permohonan online. Saya nak share sikit. Sebab permohonan semua secara online. Tuan-puan kena login, kena masukkan semua detail permohonan. Okay, so saya bagi contoh. Permohonan dia adalah, this is manual pengguna ni, memang ada di dalam MyIM, MyIS. So tuan-puan boleh go through lah. Macam mana nak download apa semua kan. Macam mana nak login. So cuma apa yang saya nak share kat sini adalah apa contoh yang kita telah pohon secara online. Okay, so yang ni tuan-puan boleh tengok lah. Saya go through perlahan-lahan. Okay. Okay, daftar masuk. Okay, slide ni kita akan share nanti, insyaAllah. Okay, so cara macam ni kita nak register. Okay, dan kita isi borang ni semualah. Okay. Kita kena isi borang ni semua. Pendaftaran organisasi. Okay. Pendaftaran dia. Okay. Permohonan baru. So, tuan-puan kena buat permohonan baru. Kemudian masukkan detail permohonan baru ni. Okay. Permohonan wajib perlu ada ni. Okay, dia dah beritahu kat sini. Pemohon wajib mengisi maklumat tajuk projek. Okay. Ringkasan projek. Penerangan projek. Organisasi. Kategori. Objektif projek. Tarikh mula projek. So, projek ni tempoh dia 12 bulan. Jadi tuan-puan kena ni lah, kena identify tempoh dia mula. Tapi biasa untuk permohonan ni kita akan letak tarikh permohonan sampai 12 bulan lah. Walaupun projek tu katalah boleh siap dalam 6 bulan, biasanya kita akan buat 12 bulan lah. Okey. Okey, Dr. Firdaus kata 10% masuk akaun UTM. Okey, kalau bergantung pada universiti, kita ada beberapa option sebenarnya. Kalau katakanlah syarikat sendirian berhad ataupun NGO yang memohon sebagai pemohon dana, 10% tu boleh masuk terus kepada NGO tu. 10%. Okey. Tapi kalau katakan melalui UTM, dia ada dua cara. Satu, melalui UTM, dia boleh terus masuk ke dalam akaun bendahari UTM, ataupun pembayaran tu terus kepada vendor. Okey. Yang saya faham, pemohon dana tidak dapat apa-apa insentif. Ya, betul. So, penerima manfaat akan dapat sepenuhnya lah. Sebab peralatan yang kita beli, yang kita bangunkan, yang kita integrate ni, memang kita 100% deploy di penerima manfaat. Dan penerima manfaat kita kena pastikan dia dapat manfaat daripada dana yang kita mohon ni untuk keterusan, keberlangsungan ni lah. So dia nampak kelestarian daripada projek tu. Okey, tarikh tu kita mula. Okey, masa permohonan tu kita letaklah contohnya 1 hari bulan 3 dalam permohonan. Tapi actual dia nanti bila kita dapat surat SST, kita akan buat kita punya Gantt chart yang baru daripada tarikh SST tu. Katalah tarikh SST tu bulan 5 nanti, kita akan design yang baru untuk kita submit lah milestone yang baru kepada mereka. Okey. So alamat lokasi projek, postcode, ya betul. Okey, bandar, negeri, risiko projek dan metodologi.
Okay. So ni dia punya guideline lah. So saya skipkan ni sebab tuan-tuan boleh baca. Saya terus pergi pada contoh. So lebih mudah lah kita pergi pada contoh. Okay, banyak ni dia punya guideline dia. Okay. Okay, guideline. Nampak macam susah tapi senang je mohon. Nanti saya bagi contoh. Okay. So ni dia punya guideline. Guideline ni semua kita boleh download daripada website MyIS. Dan status permohonan kita boleh trace dari masa ke semasa melalui website. Okay. Kalau keluar. Okay. Yang ni. Inilah contoh permohonan online yang telah dibuat dan telah berjaya. Saya nak bagi contohnya. Okay, so ya. Doktor, ada satu soalan tu. Cuba tengok kat chat. Mungkin sebelum share tu. Penerima manfaat ada range umur ke? Setakat ni tak ada. Dia tak ada letak dalam guideline tu, kalau selalu saya tak ada letak syarat lah. Ada beberapa projek, cuma kita kena identify lah. Contohnya macam case projek dengan pihak sekolah contohnya. So kita kena identify siapakah penerima manfaat untuk pihak sekolah. Penerima manfaat pihak sekolah tu dia tak boleh jadi murid-murid sebab murid-murid sentiasa berubah. So maksud kalau berubah tak boleh. So kita kena tahu identiti siapakah kita punya penerima manfaat. Biasanya penerima manfaat ni adalah contohnya macam NGO. Masa NGO tu sentiasa ada. Kalau di sekolah penerima manfaat dia adalah PIBG. So kelab guru ke sekolah tak boleh jadi penerima manfaat. Jadi bila kata entiti kita tu penerima manfaat kita itu adalah PIBG contohnya, secara automatik penerima manfaat itu adalah ahli PIBG, ibu bapa lah dan guru-guru. Itulah penerima manfaat dia. Katalah kita buat dengan satu entiti Masjid Durian Tunggal, kan? Karya Masjid kita buat dengan Masjid Durian Tunggal. So JKK Durian Tunggal tu dekat Masjid Durian Tunggal itulah penerima manfaat dia. Tapi syarat ni mestilah 100 orang. Okey, kalau penerima dia mesti ada satu entiti je Puan Syairah. Maksudnya entiti tu macam ni. Katalah kita nak buat alumni. So alumni tu lah entiti. So alumni boleh memohon. Maksudnya satu NGO alumni tu dia boleh memohon. Dia tak boleh alumni jadi penerima manfaat, UTM jadi penerima manfaat, tak boleh. Penerima manfaat biasanya satu entiti. So kita boleh kata UTM ataupun create. Contohnya create memohon sebagai pemohon dana. Tapi penerima manfaat dia adalah alumni. Possible. Yang tu possible. Okay. So ini contoh dia kalau kita tengok. So ini projek yang telah berjaya tempoh hari. Kita buat program kelestarian cendawan pintar. Projek ni lah. Untuk pemerkasaan kumpulan B40 sebab ketika memohon ni, ketika itu memang elemen B40 ni memang tengah hot kan. So kita highlightkan lah B40. So kenapa saya panggil program? Kenapa kami panggil program? Sebab program satu sistem. Maksudnya permohonan dana ni kita tahu tadi dia punya objektif adalah mesti ada kelestarian. So mesti ada satu program. Okay? Itu antaranya. So kategori adalah local agriculture input. Ringkasan projek ni adalah abstrak kita lah. So apa yang kita nak buat, program ni dekat mana kita nak buat, berapa ahli yang terlibat dalam kes ni kita tengok. Kita nak buat projek ini adalah rumah cendawan pintar. Okay. Kumpulan dia kat rumah cendawan pintar dekat mana? Dekat sekolah. Dekat sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang ni banyak lagi kategori dia. So kita fokus pada keluarga B40. Okay. Siapakah yang akan mohon dana? UTM akan mohon dana. Siapakah collaborator kami? Agensi Nuklear dan MIMOS. Okay. Berapa ramai yang akan terlibat? 234 keluarga. Tadi dalam kes tadi kata minimum 100 kan? So dalam kes ni kami bagi lebih daripada 100 lah. 234. Okay. So kita cerita kat sini apakah pendekatan kita, metodologi kita lah. So kami gunakan benih cendawan yang berkualiti tinggi. Okay. Kemudian ada sistem IoT. Okay. Siapakah penerima manfaat? Okay.
So kemudian, okay, durasi projek 12 bulan. So kita buat 12 bulan lah. Sebab maksimum projek adalah 12 bulan. So kita boleh fokus 12 bulan. Okay, so yang ni adalah penerangan projek lah, bergantung kepada tuan-puan untuk membuat penerangan kepada panel lah, apakah yang tuan-puan nak terang kepada projek ni. So saya dan kami semua berbincang lah. So antara benda yang kami highlightkan adalah satu, motivasi, apakah yang membuatkan kita nak buat projek ni. Okay, motivation dia. Kemudian adalah penerangan asas, fokus on penerangan asas, apakah yang kita buat projek ni. Okay. Kemudian kenapa pilih cendawan? Cendawan ada macam-macam jenis cendawan. So kami pilih cendawan tiram. Kenapa cendawan tiram? Okay. So inilah fokus dia, cendawan tiram. Okay. Okay, cendawan tiram kenapa? Okay, kemudian penyataan masalah. Apakah masalah ketika ini? Okay. Dekat sekolah ni lah. So mana penerima manfaat dia adalah PIBG dekat sekolah tu. Jadi kebanyakan keluarga tu ada masalah daripada segi dari segi kewangan sebenarnya. Jadi kita bantu dia. Kalau pusat atom jadi ahli, bukan collaborator pun boleh juga. So collaborator ni dia boleh jadi ahli, dia boleh jadi collaborator. Biasanya collaborator ni teknologi tu bukan kita punya. Contohnya kita nak buat drone. Drone ni kita nak buat dengan kita tak nak beli drone. Collaborator kita adalah Terra Drone. So kita boleh appoint Terra Drone sebagai collaborator kita. Okay. Contohnya collaborator lain adalah macam Pharma. Pharma boleh jadi collaborator you. Katalah you jual produk agriculture, so dia boleh jadi sebagai collaborator. So you boleh define Pharma ni adalah collaborator dalam permohonan dana ini. So tugas dia adalah dari segi pemasaran. Contohnya. Okay. So apakah inovasi? Yang ni pun kita kena highlight sebab oleh kerana dia ni adalah daripada Yayasan Inovasi Malaysia, produk ini daripada geran ni adalah Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi kita kena highlightkan juga apakah inovasi produk kita ni lah. So dalam kes ni saya highlightkan lah. Inovasi dia ada 3 elemen utama. Okay, so kita highlightkan 3 elemen utama. Okay, so ada satu rumah cendawan pintar. Dia ada IoT. Kemudian baka cendawan yang kita gunakan ni daripada agensi nuklear, dia adalah baka cendawan yang special, yang telah disinari dengan sinaran gamma. So mana benih ni disebabkan sinaran gamma, benih ni telah mutate, lebih berkualiti tinggi, cepat tumbuh dan berdaya tahan penyakit lah. Okay. Kemudian kita gunakan konsep kenapa perlukan rumah cendawan pintar, kita highlight lah inovasi tinggi dan sebagainya lah. Okay. Dan dekat sekolah tu macam projek kami ni, dekat sekolah tu ada dia punya, kita panggil sebagai signature ataupun landmark di sekolah tu. Landmark dia adalah ada perigi yang 100 tahun lebih di sana. Jadi kita bersihkan perigi itu, kita gunakan konsep hybrid. Ada pump, ada air pipe untuk kita gunakan dalam operasi rumah cendawan ni. Okay, so itu antaranya lah. Okay, so kaedah penanaman, apa yang kita buat? Kaedah penanaman. Kemudian hasil tuaian. So berapakah hasil tuaian ataupun projek kita lah. So dalam kes ni, kami design 554 bongkah. Dan satu rumah cendawan ni ada 5,544 bongkah. So kita highlightkanlah suhu dia berapa. Okay, hasil tuaian dia adalah 750 kilogram. Harga pasaran 15 kilo. Hasil jualan, so mana hasil jualan dia dapat dalam 11,000 sebulan. Okey, contoh yang diberikan NGO terlibat dalam agensi nuklear dan MIMOS. Boleh tahu apa kaitan dengan projek cendawan? Okey. Untuk kes projek ini, NGO tadi kita panggil collaborator lah. Kes kita collaborator. So pemohon dana adalah UTM. Collaborator kita tadi adalah dalam kes ni sebenarnya ada banyak lagi. Kita kat bawah nanti saya akan tunjukkan next slide tu, kita akan nampak lagi. So dalam kes permulaan ni, kita cuma beritahu collaborator pertama adalah MIMOS. Kenapa MIMOS? Sebab MIMOS ada sistem IoT untuk rumah cendawan. Mereka dah commercialize kan projek rumah cendawan ni dekat Sabah.
dan gunakan sistem IoT mereka. Yang kedua, mana teknologi IoT itu adalah teknologi IoT rumah cendawan daripada MIMOS. Mana kita guna pakai teknologi dia, pertama. Yang kedua pula, untuk agensi nuklear ni, teknologi dia adalah kita gunakan teknologi benih cendawan tadi. Benih cendawan. Okay, so dua teknologi ni, jadi ada dua collaborator. Okay. Okay, subtopik format dia tak fix. Tuan-puan boleh, dalam permohonan online ni, tuan-puan boleh letak lah. Ni saya memang letak sendiri. Kami letak 6.0, 7.0 semua ni lah. Tapi tuan-puan boleh letak sendiri ikut format tuan-puan lah. Okay. So ni pemasaran, macam mana pemasaran? Sebab idea dia adalah dia nak tengok projek kita ni boleh sustain. Kita ambil projek ni, 300,000, letak dekat Kampung Pisang, tanam pokok jambu. Macam mana pokok jambu ni boleh menghasilkan income kepada komuniti di Kampung Pisang. Untuk tempoh selama-lamanya lah, kalau boleh. Lepas tu dia nak tengok daripada segi pemasaran kita. So kena buat sedikit lah, kajian sikit. Macam ni contohnya, penghasilan dia adalah 750 kilo. Dalam kes ni 750 kilo sebulan hasil tuaian. Jadi tinjauan yang kami buat, okay, untuk kedai makan seafood di sekitar Melaka memerlukan sekurang-kurangnya 20 kilo. Pasar Borong 20 kilo. Kedai runcit 10 kilo. So ini yang kita buat lah. Maksudnya kita boleh jual secara terus kepada kedai makan seafood, pasar Borong, kedai runcit dan sebagainya lah. Dan kita kena highlightkan juga apakah hasil projek ataupun impak. So dalam kes ni kami highlightkan ada 4 elemen lah. Satu adalah elemen apakah manfaat dia daripada segi sumbangan dia dari segi politik. Okey, rancangan Malaysia ke-12 ini tuan-puan boleh tengok lah. So daripada segi ekonomi, okey, daripada segi sosial, daripada segi alam sekitar. So tidak kepada 4 elemen sajalah, tuan-puan boleh tambah lagi. So dalam projek ni kami nyatakan ada 4 elemen yang penting untuk menjaya, yang hasil daripada projek ni dia menyumbang kepada projek ini. Satu, politik. Kedua, ekonomi. Ketiga, kepada sosial. Keempat, pada alam sekitar. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Okey. So ada rujukan sikit lah. Semua rujukan, kalau tuan-puan ada buat rujukan untuk dekat surat khabar dan sebagainya, information yang tuan-puan buat, boleh masukkan lah rujukan. Okey. Tuan-puan boleh masukkan rujukan. Okey. So, next. Objektif, kita masukkan juga objektif. Tuan-puan masukkan objektif. Dalam kes ni, objektif pertama adalah menaik taraf sosioekonomi. Yang kedua, melestarikan rumah cendawan pintar untuk pemerkasaan komuniti. Dalam kes ni kita nak buat budaya tanam cendawan pada bila masa lah. Tu dia panggil kelestarian kan, berterusan dan sentiasa berterusan. So risiko projek. Okey. So apa dia risiko projek? Tuan-puan kena nyatakan. Okey. So dalam kes ni, oleh kerana tadi kita pakai teknologi MIMOS, IoT yang telah komersial. So boleh kata risiko tak ada. Kita pakai teknologi agensi nuklear benih cendawan tadi. Benih cendawan ni telah dikomersialkan di pusat dia ada di pusat penghasilan dia berada di Kelantan, dan benih ni telah dikomersialkan, maka risiko dia sangat rendah. Betul kalau kata tuan-puan highlight dalam projek ni, solution ataupun teknologi yang tuan-puan introduce dalam projek ni adalah projek introduce teknologi yang baru diperkenalkan, yang belum stable atau belum dikomersialkan, biasa dia akan reject. Okey, so kalau boleh telah dan boleh, senang kata gini, projek tu, teknologi tu dah ada, dah stable dan kita boleh replicate, boleh duplicate macam tu. Okey. So next, metodologi. Okey, so metodologi ni tuan-puan boleh letaklah step 1, step 2, step 3. Okey. Saya rasa yang ni nanti tuan-puan boleh baca lah. Okey. Dalam kes ni kami letak ada 5 metodologi lah. Okay. So alamat projek, dalam kes ni kami buat projek di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang di Melaka. Okay. Okay, permohonan pada 24 hari bulan 4, tempoh hari. So surat ni masa keluar ni pada bulan 5 2023. Kami dapat pada bulan 5 2023.
SST. Kami dapat surat SST ni pada bulan 5, 23. Maknanya projek ni kami akan tutup pada bulan depan lah. Bulan 3, 2024. Walaupun memohon pada 2022, tapi kami dapat kelulusan tu pada bulan 5, 2023. Okey, nombor pendaftaran, okey, kalau syarikat-syarikat lah, dalam kes saya gunakan UTM. Kalau siapa yang ada spin-off company, contohnya di UTM, mereka boleh gunakan spin-off company. Okey, nombor telefon, ada alamat. Okey, so ni ahli pasukan, siapa yang memohon. Okey, so ada beberapa orang yang memohon. Okey, kemudian selepas ni permohonan ni tuan-puan akan submit online, maka jawatankuasa teknikal akan buat penilaian kepada projek. So this is first round lah. Tuan-puan berjaya saja first round, dia akan buat penilaian daripada segi teknikal. Adakah projek ini feasible untuk dijalankan? Ada tak elemen-elemen tadi itulah yang saya ceritakan tadi. So kalau berjaya, tuan-puan akan dimaklumkan dalam sistem dan email, tuan-puan berjaya untuk sesi seterusnya, sesi penilaian seterusnya. Okay? Okay, so bagi contoh. Tuan-puan kena masukkan costing. Yang ini antara attachment yang saya masukkan lah. Lampiran. Okay, ini adalah teknologi MIMOS yang kita guna pakai dekat dalam rumah cendawan tu. Okay. Ini adalah projek rumah cendawan. Ini adalah rumah cendawan yang kami design baru. Okay, kita gunakan kemah, design asal. Kemah kenduri kahwin 20x20 saiz dia. Ini sistem hybrid kita gunakan elektrik dan solar panel. Okay, so ini yang penting. This is tips and trick. Okay, helpful tricks. Bila tuan-puan hantar tadi secara online, jawatankuasa teknikal akan buat penilaian. Kalau berjaya, tuan-puan akan dimaklumkan, okay, tuan-puan berjaya untuk sesi penilaian seterusnya, tuan-puan perlu sediakan slide presentation untuk pitch. Untuk pitch teknikal punya jawatankuasa lah. So yang pertama tu tak ada presentation, hantar online saja. Lulus baru pergi next step. Kalau gagal, habis. Okay? So dalam penilaian tuan-puan yang pertama online tu, 5 perkara ni tuan-puan kena buat, kena fokus. Satu, permohonan ni bukan bertujuan R&D, tak boleh R&D. Kalau kita tengok tadi, dia punya TRL 7 sampai 9. Erti kata lain, projek tu telah commercialize. Kalau nak beli IoT yang dekat Shopee tu boleh pakai. Senang kata macam tu lah. Tak boleh kata IoT ni kita baru nak bangunkan dengan pelajar kita, dengan orang luar, tak boleh. Okay, benih padi ni baru nak buat, belum lagi commercialize, tak boleh. Dia bukan untuk tujuan R&D. Yang kedua, produk dia mestilah dah siap. Okay, contoh kita nak buat tadi patty burger daripada cendawan, patty burger tu dah commercial lah, dah commercialize lah kat luar, dah jual lah. Cuma kita nak duplicate sistem patty burger ni kat cendawan ni daripada kampung pisang, kita nak buat kat kampung jambu. Okay, siap sedia untuk direplikasi dekat community. Okay, yang ketiga, kalau boleh dapatkan success story. Contohnya, kami buat patty burger daripada cendawan dekat kampung pisang. Hasil daripada patty burger ni telah menyumbang kewangan kepada komuniti kampung pisang 100,000 sebulan. So dengan kaedah yang sama ini, kami nak replicate projek ataupun program penghasilan patty burger cendawan ni dekat kampung jambu. Dan okey, yang itu adalah memang sangat bagus. Okey. Bagi sebuah projek adalah keutamaan dan advantage. Memang yang ni dia akan tengok daripada segi penilaian. Okey, yang keempat, lokasi pemilihan projek. Yang ni tuan-puan kena identify. Lokasi ni risiko banjir tak? Kalau tuan-puan nak buat projek dekat kota tinggi, so kota tinggi kita tahu dia banjir. Kalau tuan-puan letak je kota tinggi, dia tengok je kota tinggi, automatik projek apa? Nak tanam pokok pisang baka baru. Memang kena reject. Mesti tak dapat punya. So kita kena tahu lokasi kita tu. Hak milik macam mana? Adakah hak milik ni katalah kita buat dekat sekolah, macam kami buat di sekolah. Hak milik sekolah. So nanti daripada Jabatan Pendidikan dia kena keluarkan surat kepada kami mengatakan jika projek ini dijalankan di sekolah, maka contohnya dia kata bagi pengecualian daripada segi pembayaran dan sebagainya. Ataupun kalau ada daripada segi sewaan, kena maklumkan berapa banyak sewaan. Sebab sewaan tu kita kena masukkan dalam business plan kita lah. Okay? So risiko banjir, hak milik tanah, sewaan, yang ni penting lah. Tuan-puan kena kenal pasti. Contohnya tuan-puan nak buat dekat kawasan Felda. Kan? So tuan-tuan bila nak buat dekat kawasan Felda, tuan-puan kena kenal pasti
bagaimana hak milik tu? Adakah tanah tu milik persendirian ataupun milik koperasi Felda ataupun milik Felda sendiri? Dan dia ada kaitan dengan penerimaan manfaat. Dan lebih baik sekiranya tanah itu adalah kepunyaan penerima manfaat. Contohnya, nak buat dengan jawatankuasa Masjid Durian Tunggal. So nak buat projek ni kat mana? Dalam Masjid Durian Tunggal. So tak ada isu tentang hak milik. Lepas tu lokasi dia pula, Masjid Durian Tunggal ni tempat dia tinggi, tak ada banjir. Macam tu maksudnya. Tuan-puan kena buat feasibility study lah, buat kajian sedikit. Okey, nombor 5, ni pun penting juga. Business model yang jelas, teknologi transfer kepada komuniti boleh sustain. Konsep dia adalah tuan-puan katalah buat IoT tadi kan. Pasang dekat sekolah Bukit Lintang macam kami buatlah. Kalau problem IoT tu, mana nak cari solution penyelesaian kan? So macam kami, kalau selesai masalah ni kita ambil di MIMOS. Adalah penyelesaian di MIMOS. Okay? So dia kena tahu, dan untuk biayai sebarang maintenance, kerosakan ni datang dari mana? Katalah daripada bisnes model kita kan, daripada kita punya penjualan dan sebagainya, kita kena masukkan dalam bisnes model kita nanti. Manfaat adakah dari segi keuntungan sahaja atau boleh memberikan servis kepada beneficiary, knowledge dan facility. Okey. Manfaat ni dia very subjektif. Macam kami, dia tengok ada projek manfaat tu 100% dia bagi kepada community. Contohnya macam ni. Dia buat macam Bukit Lintang, kami buat cendawan. So hasil daripada cendawan ni kami jual. Daripada jualan ni kita masukkan tabung PIBG. So tabung PIBG ni dia buat program yang berkaitan dengan pelajar-pelajar. Contohnya tuition percuma. Jadi mak bapak yang tak ada kewangan, yang kurang ada masalah, dia akan attend tuition secara percuma. Nak pergi lawatan sekolah, lawatan sambil belajar, percuma. So dibayari oleh PIBG lah daripada tabung tu juga. Ada juga projek yang dia bagi terus reward kepada pengusaha community ni. Contohnya hasil daripada jualan ni semua 30% kita bagi kepada JKK ni terus. Yang balance untuk expansion. Yang ni saya akan tunjukkan dalam business plan kita nanti. So kena ingat yang helpful tips ni sangat penting. Semalam saya berhubung dengan pihak IM juga petang semalam, dan dia pun highlight juga pastikan 5 perkara ni sangat penting dalam permohonan, sebab kita tak nak first round kita tu masa online tu kena kick disebabkan kita tak fulfill 5 perkara ni lah kan. Sebelum kita pitching secara online, kita dah kena reject ketika online permohonan. So tak nak lah macam tu. Okay. So next, ini adalah contoh slide dan presentation. Bila telah berjaya fasa pertama, ini kita akan buat sesi presentation. So kita kena pitch, kita kena convincekan jawatankuasa penilai. Okay, ini antara contoh slide presentation kami. Okay, inisiatif inovasi sosial. Okay, 2022. Okay, ini maklumat projek yang kami mohon. Program kelestarian Rumah Cendawan Pintar bagi pemerkasaan kumpulan B40. Betul. Dia memang CSR grant. Lepas tu dipanggil community, grant community. Okay, so organisasi pemohon boleh kata UTM. Boleh juga pada tadi kita bincang NGO, syarikat, enterprise, seniman berhad, GLC. Okay, kuantum permohonan 300,000. So dalam permohonan ni kami mohon 297,500. Collaborator jika ada. So boleh juga kalau tak ada collaborator. Tapi dalam kes kami gunakan collaborator lah. Okay. So agensi nuklear, MIMOS, Lembaga Pertubuhan Peladang. Tadi perasan tak? Masa mula-mula, masa permohonan online yang pertama, cuma ada collaborator, agensi nuklear dan MIMOS. Jawatankuasa yang kedua ni pula, bila nak buat pitch secara online, kami tambah Lembaga Pertubuhan Peladang. Kami tambah sebab agensi nuklear tadi untuk benih cendawan. MIMOS pula untuk teknologi IoT. Manakala Pertubuhan Peladang tadi adalah daripada segi pemasaran. Nanti lepas habis je katalah kita berjaya yang jawatankuasa teknikal ni, dia akan masuk lagi satu jawatankuasa penilaian bersama jawatankuasa penilaian pemandu. Yang ni kami pun tambah lagi collaborator kami. Hasil daripada perbincangan sesi yang kedua ni,
kami tambah lagi collaborator. So collaborator ni kita boleh tambah. Boleh jadi tak ada, kita boleh jadi tambah. Ada 2, 3, 4, 5. Boleh jadi banyak. Okay. So lokasi projek di Bukit Lintang. Okay. Kemudian bidang projek, kita ambil pertanian. Tuan-puan bergantung pada tuan-puan lah. Bidang apa yang tuan-puan nak mohon. Mungkin tuan-puan nak buat daripada segi macam mana nak generate income daripada business childhood education. Nak buat satu taska dekat taska kampung ni ataupun taman ni. So kita boleh buat juga business model tu. Kan, macam mana kita boleh hasilkan satu business model yang boleh menghasilkan kewangan kepada komuniti tu. Okay, so objektif, ada 2 objektif. So memang kita tak buat lebih lah. Memang buat 2 objektif saja. Sebab kenapa 2 objektif? Sebab dia 1 tahun. Okay. So kumpulan SASAC adalah kumpulan B40 dan dia punya penerima manfaat dia adalah PIBG. Okay, so PIBG. Okay. Ni adalah metodologi projek yang kami bangunkan. So ada 4, perancangan, pembangunan, reka bentuk, pembangunan, ada lagi 7 tak silap saya, sorry, bukan 4 ya, ada 7, 4. Pembangunan sistem modul latihan, pengujian, latihan teori teknikal dan juga laporan dokumentasi. Yang ni tuan-puan boleh tengok nantilah sebagai contoh. So basically kami propose 7 metode, ada 7 step, ada 7 langkah dalam melengkapkan projek ini. Perancangan, pembangunan, reka bentuk. Lepas tu kita introduce dalam ni adalah sistem latihan juga. Kan? So macam tadilah, kita tahu manfaat tu tadi macam siapa tadi? Dr. Riza kata pemanfaat tu. So manfaat tu tak semestinya daripada segi financial. So dalam segi ni kita bangunkan sistem modul keusahawanan dan ibu bapa dekat sekolah tu dia boleh belajar sistem keusahawanan tu. Ya. Kemudian ada laporan dan dokumentasi. Okay, next. Ni daripada segi outcome. So ada ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang kita dah bincangkan tadi juga. Okay, alam sekitar, kalau dalam kes kami ni, kami katalah tak gunakan racun. So baja tadi medium cendawan tu, bila cendawan kita dah tuai, ada medium dia. So medium tu, habuk-habuk kayu tu kita tak buang. Kita jadikan dia baja kompos. Jadi kita nak tunjukkan kelestarian tu bukan sahaja daripada segi business model tu juga, tapi daripada segi proses dan outcome daripada projek ni. Kita kena tunjukkan kelestarian. Okay, kemudian inovasi teknologi tadi, yang ni kita highlightkan. Okay. Program kelestarian rumah cendawan pintar, penggunaan benih daripada agensi nuklear, pembangunan rumah cendawan pintar berinovasi tinggi. Okay. Yang ni 3 produk inovasi lah, 3 elemen utama dalam inovasi yang kita kena highlightkan. Okay. Jadi kalau tuan-puan tengok sebenarnya projek ni tak adalah susah sebab kita cuma kena identify siapa penerima manfaat, siapa collaborator kita, teknologi apa yang kita nak pakai dan teknologi itu kita tak perlu bangunkan pun. Kita cuma kena integrate. Kan? Kita kena integrate mengikut keperluan komuniti itulah. Okey. Kemudian outcome, okey, status projek yang dimohon. Okey. So, dia ada 2. Satu projek baru, satu projek replikasi. Saya cadangkan fokus pada projek replikasi. Projek baru ni kalau projek yang betul-betul memang agenda negara yang barulah. Contohnya industri master plan. Kan? Contohnya benda projek yang barulah. Kan? Macam Malaysia Madani yang besar, yang baru. Tapi kalau setakat projek tu baru nak buat. Contohnya nak hasilkan cendawan daripada pokok getah. Tak pernah orang buat, kan? Itu macam projek R&D kan. So tak sesuai. Jadi projek baru ni saya tak galakkan kecuali betul-betul high impact pada national agenda. So kebanyakan dia adalah projek replikasi. Kalau kita tengok tadi pun daripada objektif dia adalah projek tu mestilah boleh replicate dan berjaya dan telah berjaya. So mesti yang inilah social innovation, mesti ada elemen innovation. So dalam kes projek ini tadi ada 3 elemen utama innovation, kena ada elemen innovation. Ataupun projek MCY, okay? Malaysia Commercialization Year. So adalah yang ni kena tengoklah, dia ada dia punya roadmap dia 2021 sampai 2025. Ni tuan-puan boleh tengoklah. So dia ada dia punya area yang kita nak fokus lah untuk MCY. Ataupun
kita panggil High Impact HIP6 ni. HIP6 ni adalah program dia bawa SME Corp, Focus SME Corp. So pun boleh juga nak mohon. Tuan-puan boleh tengok lah. SME Corp. Okay. So next. Okay, yang ni contoh dia. Kami share juga kos perbelanjaan. Okay, kos perbelanjaan dia adalah tadi kita tahu bahawa kos perbelanjaan ni bahan pakai habis, bahan mentah boleh, training boleh, pembelian barang boleh, tak kisah melibatkan aset ke, barang pakai habis ke, servis ke. Yang tak boleh adalah publication paper, tak boleh. Bayar gaji tak boleh. Bajet tak perlu itemize, tak perlu. Tak perlu itemize seperti geran KPT nak kenakan keluarkan quotation kan. Kalau kita geran FRGS kat universiti kan, kita bagi quotation whatever, tak perlu. Kita tak perlu. So kita bagi je. Contoh dalam kes ni, kita dah kenal pasti bahan-bahan, bahan pakai habis apa, okey, peralatan apa, dokumentasi apa, So yang ni ada, dia akan, okey, yang elemen ni, sorry. Yang ni ada dalam dia punya table. Tuan-puan tak perlu risau. Elemen yang saya bulat-bulatkan ni semua memang dah ada dalam table. Jadi tuan-puan tak perlu risau. Yang tuan-puan kena masukkan adalah elemen yang ni. Yang ni. Okey. Yang ni semua ni tuan-puan kena masukkan lah. Harga per unit berapa? Kuantiti berapa? Kos yang dia pohon berapa? Okey, untuk pengetahuan semua juga. Okey. Kalau ada melibatkan pemasangan signage, majlis serahan, kan kita nak buat handover ceremony kan, pun boleh diklaim juga. Maksudnya quotation itu nanti dapat kelulusan. Okey, quotation ni dia ada, itulah saya kata dana tadi dia ada dua cara. Satu, kalau kita nak masukkan universiti, masukkan syarikat. Kalau masuk universiti, dia akan tertakluk kepada perolehan universiti lah. Jadi kalau kata lebih 20,000 kena ada sebut harga tender dan sebagainya. Isu dia pula adalah projek kena selesaikan dalam tempoh 12 bulan. Jadi cara yang terbaik bila kita dapat quotation ni, satu lagi cara, duit tu kita tak letak di universiti, duit tu berada di Yayasan Inovasi Malaysia. And then kita claim saja, maksudnya dapat je quotation daripada supplier, kita bagilah quotation kepada YIM, Yayasan Inovasi Malaysia, untuk membuat penilaian dan dia nak bagi award pada siapa lah. Biasanya kita akan buat macam tu. Kalau untuk syarikat entiti, untuk entiti katalah syarikat Sdn Bhd, dia memohon jadi pemohon dana. So dana tu dia boleh masuk syarikat dia lah untuk dia laksanakan projek tu. Okay, so dia bergantung kepada entiti, sama ada entiti tu agensi kerajaan ke, GLC ke, NGO ke. Dalam kes NGO ada je. Contohnya macam kes startup companies di universiti kan contohnya. So dananya katalah 300,000. Duit tu akan masuk 300,000 kepada startup companies. Boleh juga buat cara macam tu. Ataupun macam kes kami tak ambil duit tu masuk dalam akaun universiti ataupun startup companies. Duit tu berada bersama Yayasan Inovasi Malaysia. So apa saja permohonan pembelian kita akan angkat kepada Yayasan Inovasi Malaysia. Boleh. Betul. Saya nama memang YIM akan pegang duit. Ya, kalau NGO pemohon boleh masuk akaun NGO. Betul. Betul, boleh mohon. Dia akan masuk duit dalam NGO lah. So NGO itu akan buat pengurusan pembelian pun boleh. Yang tu yang sebelum ni lah. Kalau berubah saya tak pastilah. Tapi sebelum ni memang spin off pun sama juga. Duit tu dia akan masuk terus kepada pemohon. Cuma kena hantar rekod lah. Macam kes kami, untuk lebih selamat, untuk lebih lancar, duit tu memang kami letak di YIM. Permohonan semua kami hantar ke YIM lah. So ada beberapa option. Option pertama masuk ke universiti. Option kedua di YIM. Option ketiga kalau yang pemohon tu adalah agensi GLC ke, syarikat ke, NGO ke, duit tu boleh masuk ke akaun mereka. So mana-mana satulah yang memudahkan dari segi kawalan dan integriti kewangan. InsyaAllah. Okay. Kemudian this is milestone. Milestone kami kena buat lah. So bila milestone kena ada apa aktiviti dan apa dia punya output. So apa output dia? So perancangan dia apa dia? Membina sebuah rumah cendawan. Yang ni kita boleh tengok lah. Okay. So kita detailkan sikit lah kan. Apa dia perancangan? So bila perancangan,
So perancangan dia adalah perancangan item pertama. So apa yang kita buat? Mestilah ini guna kaedah SMART kan? Semua tahu kan SMART. Specific, measurable, attainable, okay, time bound dan juga relevant. So kita kena fokus kat sini, SMART ni. So ada elemen tu dan okey lah. Yang ni saya rasa semua boleh jawab lah. Boleh jawab dengan cemerlang, insyaAllah. Okay. So kemudian jangkaan dan sasaran output. Macam tadilah kita ada dari segi ekonomi, sosial, alam sekitar, kita kena highlightkan. Okay, yang ni sama juga dalam program kelestarian. Kemudian kami masukkan gambar-gambar produk. Itulah kenapa kami pilih cendawan tiram. Kenapa tak pilih cendawan butang. So kena ada sedikitlah gambar-gambar yang membuktikan bahawa produk. Sebab dia syarat dia tadi, ingat tak? Yang apa helpful tips tadi tu, dia nak success story. So success story tu adalah produk kita lah ataupun teknologi kita. Okay, ada borang claim atau email je quotation je. Hantar quotation. Ada 2 ke 3 company lah, dia akan hantar kepada YIM. YIM akan uruskan. Nanti bila dah deliver, you kena ambil gambar produk dan sebagainya. Dan mereka ada juga PMT, Project Monitoring Team. So project monitoring team daripada YIM ni, mereka akan turun dari masa ke masa lah ke tapak projek kita. Okay, so ni adalah kebun cendawan. Kemudian ni gambar teknologi ni. So kalau you tengok dalam produk ni, kita gunakan produk nuklear lah. So jangan main-main cendawan ni. Cendawan nuklear. Siapa makan boleh jadi Spiderman. Ya. Nuklear. Special. Okay. So rumah cendawan. Kemudian kita ada gambar teknologi daripada MIMOS yang kita nak pakai. Okay. Kemudian stakeholder. Okay, slide yang ni, stakeholder ni, yang ini kita dah tambah mula-mula yang slide masa online tu, kalau you perasan, dia cuma ada MIMOS dan juga agensi nuklear. Tapi untuk yang slide presentation yang kedua ni, masa kita pitching, kita letak Lembaga Pertubuhan Peladang. Masa pitch yang ketiga pula dengan jawatankuasa pemandu, kami tambah lagi pharma. So dia banyak lah sebenarnya, banyak phase tu banyak. Ada 3 kali meeting, ada yang sampai 4 kali meeting pitch tu lah. So this is stakeholder lah. So dia nak tengok daripada segi kelestarian tu macam mana berlaku. So permohonan ni adalah dana datang daripada YIM dan juga MIMOS. Daripada MOSTI. Dana daripada MOSTI, YIM sebagai agensi pelaksana. Maksudnya dia yang akan membuat penilaian dan sebagainya. So key partner kita adalah contohnya UTM ataupun kita panggil sebagai UTM ni kita panggil apa tadi? Sebagai pemohon dana. Pemohon dana. Okay, so pemohon dana. So Bukit Lintang ni kita panggil sebagai penerima manfaat. Okay, penerima manfaat. Okay, yang 3 ni pula kita panggil sebagai collaborator. So semua ni kita panggil sebagai key partners. Kita ada rumah cendawan, kita ada customer segment. Customer segment ni you kena define lah dalam presentation tu siapa customer you. So boleh jadi peraih, boleh jadi kedai tom yum tadi kan, kedai runcit, itu adalah customer segments. Okay, yang ni sorry, ada pembetulan sikit. Yang ni bukan penerima manfaat. Saya tersilap. Okay. Yang ini adalah lokasi. Di sini lokasi. Inilah penerima manfaat. Penerima manfaat. Saya salah tadi, minta maaf lah. Okay, penerima manfaat. UTM, pemohon dana. Pemohon dana. Okay. Yang 3 ni tadi, collaborator. Okay. So,
masa pelaksanaan nanti bila katakanlah you nak execute tiba-tiba collaborator ni tak jadi, customer segment berubah, you boleh maklumkan saja. So you all boleh maklumkan saja. Tak ada masalah. Yang penting apa saja perubahan selepas ataupun sebelum ni you kena maklumkan kepada pihak IM. Okay? So yang ni okay. So saya teruskan sikit lagi. Dah nak habis lah. Okay, yang ni dalam slide tu saya masukkan ni. Ada berlakunya proses mesyuarat dan perbincangan. So kita nak tunjukkan juga bukan projek ni main bidang terjun je. Hari ni nak mohon, hari ni terus hari ni perbincangan tak pernah buat. So kita dalam permohonan ni kami dah buat sisi pitching bersama. Contohnya yang pertama ni kita panggil pihak Sekolah Bukit Lintang, Jabatan Pendidikan Negeri datang UTM untuk kita bentangkan apa yang kita nak buat. Nombor 2, kita bagi taklimat dekat Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Yang ketiga, kita buat lawatan tapak dekat mana kita nak letakkan ataupun bangunkan rumah cendawan. Dengan keempat ni pula kita buat mesyuarat dengan PIBG SKBL, yang ni penerima manfaat. Kita jumpa dengan YDP dia, dengan setiausaha dan sebagainya lah, ahli mesyuarat dia lah. So ada sesi-sesi perbincangan mesyuarat yang telah dijalankan lah. Sebab ni antara soalan ditanya, perbincangan telah dilakukan ke belum? Kan dia pun tak nak projek tu macam short sendiri. Bila dia award kat kita, projek tu tak boleh kita nak apply, nak jalankan dekat tempat tu. So dia nak tengok juga. Okay. So ini tapak projek dia. Tapak projek yang kita nak jalankan. Okay. Kemudian ini antara dokumen sokongan yang diperlukan. Ingat yang ini semua ni adalah slide presentation ni selepas you berjaya sesi yang pertama tadi. Online permohonan berjaya, baru you prepare yang slide ni. Okay, so slide ni, apa yang you kena prepare adalah dokumen sokongan. Okay, dalam kes ni dokumen sokongan adalah, ingat tadi, isu antara isu dia adalah tanah, penggunaan tanah, lokasi projek. So dalam kes ni kami dapat kebenaran projek untuk buat di sekolah. Okay. Okay, next. Kemudian dokumen collaborator. So kalau MIMOS bersetuju, macam kes ni, MIMOS bersetuju, dia akan hantar. So kami bersetuju, sokongan, dia tulis dah. Sokongan, dia bersetuju. Okay. So adalah entiti ni daripada Presiden dan Ketua Eksekutif MIMOS. Dia hantarlah. Dia nak tengok kita adakah kita kata collaborator tu betul-betul wujud, adakah betul-betul bersetuju ataupun tidak. Dia nak surat tu lah. Okay. Contohnya daripada Pertubuhan Peladang. So Pertubuhan Peladang sama juga. Okay. So dia nak, okay, daripada ni permohonan hasrat membangun kerjasama. So dalam bidang pertanian tanaman padi dan cendawan. Okay. So padi dan cendawan. So kita masukkan lah. Okay, dia hantar surat. Kemudian surat sokongan seterusnya adalah, yang ni kita dapat daripada Fama pula. Oops, sorry. Okay, daripada Fama. So Fama pun bagi kita juga surat sokongan daripada pengarah Fama. Okay. Dan juga daripada Pertubuhan Peladang Kawasan, kami juga dapat surat sokongan daripada Pertubuhan Peladang Kawasan. Okay, so dia nak surat sokongan ni lah. So kita kena dapatkan surat sokongan ni. Kalau kita buat katalah collaborator kita daripada Terradrone, so dapatkan surat daripada Terradrone. Kalau collaborator kita daripada Mardi, so kita kena dapatkan surat daripada Mardi. Macam itulah seterusnya. Okay. So yang ini juga justifikasi kenapa kami buat dekat Sekolah Bukit Lintang. So kami letaklah dokumen sokongan. Contohnya sekolah ini sejak 2018 mereka adalah sekolah Eco School contohnya. Mereka juga adalah Green Flag Award, dapat Green Flag Award sekolah. Pengurusan teknologi hijau terbaik. Sebab dia nak tengok juga, isu dia macam ni. Projek ni sebenarnya, lepas kita permohonan dana, kita permohon dana, kita dah buat permohonan dana tu. Kita dah pasang bersama-sama collaborator, kita bangunkan teknologi dan solution. Seterusnya, projek ni seterusnya, kelestarian dia mestilah diuruskan oleh penerima manfaat. Sebab itu dia nak tengok penerima manfaat ni, lokasi ni, boleh ke dia meneruskan projek ni. Dia tak nak nanti kalau kata dalam pitching tu, dia tanya soalan. Ni soalan yang biasa ditanya, saya beritahu you all.
Dia tanya, okay, projek ni katalah you dah pasang tadi jambu, you dah tanam pokok jambu. Ada 10 ekar pokok jambu. Siapa yang akan uruskan pokok jambu ni? You cakap, UTM lah, syarikat kami lah. Confirm tak dapat. Dia tak nak kita, dia nak community tu. Okay, kemudian pula, kalau dia tanya pula, okay, dalam community, katalah tadi dekat Kampung Pisang tadi, ada 100 orang. Macam mana you nak pastikan 100 orang ni akan memberi sumbangan dalam tadilah 10 ekar pokok jambu ni. So you kena jawab. Ya, so antara jawapan yang paling sesuai adalah akan buat penjadualan. Maknanya JKK Kampung Pisang akan buat penjadualan 100 orang penerima manfaat ataupun tadi dalam kes kata 200 orang ni akan menjayakan memastikan kelestarian projek kebun jambu tadi berjaya. So dia nak entiti tu ataupun komuniti penerima manfaat tu yang manage. Jangan sesekali dalam pitching kata syarikat kami, UTM, institut kami, habis. Memang tak dapat. Dia nak tengok entiti tu yang akan manage lah projek tu. So dalam kes ni kami nak tunjukkan bahawa kenapa kami pilih sekolah ni adalah sebab dia eco school, dia dah biasa dengan aktiviti green, dah biasa dengan teknologi dan sebagainya. So dan ketika ini mereka ada juga projek rumah hijau yang telah berjaya. Jadi kita nak highlightkan benda ni lah. Okay. Kita nak highlightkan rumah hijau dan sebagainya. Okay, so next contoh. Okay, this is lepas habis ni sebelah, dia nak tengok kita punya contoh pelan perniagaan. Macam mana kita nak pastikan bahawa kita punya business model kita ni adalah betul. Okay, so dia nak tengok ni contoh pelan perniagaan. Of course, ni contoh yang diberikan, ada BMC, yang kita panggil sebagai BMC lah, Business Model Canvas. BMC. Business Model Canvas kena buat. Siapa key partner? Apakah key activity? Apakah customer relationship? Apakah customer segment? Yang ni kena buat. Wajib buat. Dia apakah channel? Yang ni untuk yang slide presentation. Apakah key resources? Apakah cost structure yang terlibat? Apakah revenue stream yang terlibat? Okay, so yang ni kita kena buat lah. Business Model Canvas dia. Okay. Ni contoh dia. Okay, jangkaan pengeluaran hasil. Okay, macam mana dia nak tunjukkan, konsep dia adalah dia nak tunjukkan bahawa dia boleh sustain berlakunya kelestarian. Jadi dia mesti close loop. Okay? Daripada 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4, 4 pergi 1. Dia nak tengok. Dan dia akan tanya juga antara perkara yang biasa dia tanya adalah daripada hasil tu berapa banyak yang you buat. So you boleh highlightkan juga hasil ni. Okay. 20% adalah pengembangan operasi. 80% agihan kepada komuniti. Mana agih komuniti tadi katalah dalam kes ini dia dapat duit katalah sebulan 10,000, maknanya 8,000 dia agihkan kepada komuniti. Agihan ini macam Dr. Rizal tanya tadi, dia boleh bersifat daripada segi duit, boleh bersifat daripada segi in-kinds, atau in-kinds lah, boleh jadi servis macam tadilah kalau di sekolah tuition, boleh jadi juga macam makan percuma, kan? Boleh juga jadi pasal yuran percuma, dan juga boleh juga dari segi keuangan. Okay. So kita kena masukkan business model ni. Okay. Okay, next. Okay, ini contoh dia lah. Okay, contoh yang diberikan. Nanti saya akan bagi. Okay, contoh yang diberikan. Nanti saya akan fokus kat projek kami. Ini cash flow. Cash flow ni kita kena buat untuk tempoh 5 tahun. Okay, contohnya, katalah kita buat tadi Kampung Pisang, ada kebun jambu 10 ekar. So, apa yang kita kena buat? Cost maintenance, cost gaji orang pekerja. Yang tu kita boleh masukkan. Yang tak boleh masukkan tu adalah pada permulaan projek, kita nak hire orang pekerja tu tak boleh. Tapi ketika dah siap projek tu, kita dah hand over, cost operation tu kita boleh masukkan dalam cash flow kita. Okay, so clear part tu.
Okay. So, okay, yang cendawan ada tak business campus? Ada. Kita share. InsyaAllah sekejap lagi ya. Okay, so ni adalah contoh dia. Okay, next. Okay, yang ni adalah kami punya business canvas kami lah. Kami punya business plan kita. Plan perniagaan, program kelestarian yang kami buat. Ini adalah business canvas yang kami buat. Konsepnya sama, BMC kan. So kita ada key partner. Dalam kes ini, key partner kami adalah, kalau tengok, kita ada agensi nuklear, kita ada MIMOS, Lembaga Pertubuhan Peladang, Jabatan Pendidikan Negeri, dan kita ada Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang, kita ada key activity, ada value proposition. Value proposition ni maksudnya kekuatan kita. Contohnya, kenapa buat dekat sekolah? Sekolah tu eco school. Memang dia dah terkenal dengan eco school. Kemudian kenapa pilih produk? Produk ni cendawan ni adalah premium mushroom product. Quality seed daripada agensi. Macam itulah. This is value proposition adalah kekuatan solution ataupun produk kita. Teknologi innovation, IoT daripada MIMOS dan UTM. Okay. Customer relationship, macam mana kita nak buat? Okay, digital marketing, social network, Telegram, WhatsApp, TikTok, Shopee, you all boleh masukkan, telefon atau email. Okay, customer segment ni siapakah yang akan membeli produk you? Okay, contohnya macam tadi produk jambu batu tadi, produk kampung pisang jambu tadi. So dia boleh gunakan konsep sama. Customer segment dia adalah pertubuhan peladang, farmer, community nearby sekolah Bukit Lintang. So kita boleh buat lah, kita boleh identify. And then cost structure yang terlibat. Dalam pembangunan projek ni, apakah cost yang terlibat? Ni cost-cost yang terlibat lah kami masukkan. So development, marketing cost, training cost, operation cost, distributor, logistik, packaging. So revenue stream ni maksud dia adalah, apa maksud revenue stream ni adalah apakah yang kita boleh jual, yang kita boleh monetize, yang kita boleh jual, boleh menghasilkan duit. Itu maksud dia lah. So dalam kes cendawan ni, jualan cendawan, jualan medium cendawan, mana medium tu adalah yang abuk kayu tadi, bila dah habis, kita tak buang, kita tukar kepada baja kompos dan kita jual sebagai baja kompos. Dan juga kita offer education and training. Kita buat training kepada orang luar macam mana kita nak tanam cendawan. Jadi revenue stream ni bergantunglah. Contohnya katakanlah tuan-puan buat childhood education. So antara revenue stream dia adalah education and training juga. Kalau buat tadi di kampung jambu, kampung pisang, tanam jambu, boleh juga. Sales of jambu, education and training. Sales of apa benda? Something lah yang you kata yang selalunya dekat dalam bisnes tak boleh guna pakai, ataupun yang kita selalu boleh monetize, boleh hasilkan duit, kewangan, boleh create income generation kepada community melalui projek tu. So kita boleh masukkan lah. Revenue stream tu masuk revenue streams. Okay. Okay, next. Kemudian jangka yang ni adalah macam tadilah, yang ni yang kami buat nak tunjukkan berlakunya close loop. Masa buat permohonan tu, surat SST penerima manfaat itu buat satu saja di sekolah. Dan betul. Kami masukkan satu senarai dalam PDF, dia chop lah. Sekolah tu stamp. Senarai ni adalah betul. Okay, cuma saya bagi cadangan untuk permohonan baru jangan buat dekat sekolah. Sebab sekolah ni jarang dapat projek sekolah ni sebenarnya kalau nak dapat. Jadi saya cadangkan buat dengan NGO lebih mudah. Okay, so NGO. Sebab sekolah ni challenge macam ni. You nak masuk sekolah kena ikut peraturan sekolah. Hari sekolah susah nak masuk. Bila you nak buat development, nak bangunkan projek tu, waktu sekolah tak boleh bising. So dia ada kekangan daripada segi implementation tu akan jadi a bit slow daripada perancangan you. Kalau buat dengan contohnya dekat community, di taman ke kampung ke NGO ke, lokasi tu senang sikit lah. You tak perlu risau nak datang hari apa, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, workdays dan sebagainya kan. Kalau macam di sekolah, isu yang kami hadapi adalah bila kami nak bangunkan rumah cendawan tu tak boleh dibuat waktu sesi persekolahan berlaku, bising dan sebagainya. Okay? Tak payah, satu orang tak payah, seorang je, wakil je. Contohnya macam kami,
penerima manfaat tu adalah PIBG. PIBG yang akan stamp lah ataupun pihak sekolah akan stamp. Okay. So ini antara dia, model dia. Kemudian yang ni dah selesai lah. So bila kita pitching ni dah berjaya, dan bila pitching ni berjaya, dia akan masuk jawatankuasa pemandu pula. So jawatankuasa pemandu ni dia lebih fokus kepada technical tadi dah selesai lah. Maksudnya kenapa you pilih lokasi dan sebagainya selesai. Last sekali dia panggil, kalau you berjaya, dia akan masuk satu dia panggil jawatankuasa pemandu. Jawatankuasa pemandu ni soalan dia lebih spesifik. Macam mana you nak pastikan bahawa you punya projek ni lestari. Contohnya, sebentar ya. Macam mana, soalan dia macam tadilah saya cakap, siapa yang akan meneruskan projek ni? Siapa yang akan menjaga projek ini? Okey. Kemudian, kalau masalah, siapa yang akan handle? Dia akan tanya benda-benda yang lebih fokus, macam mana nak sustainkan projek tu. Itu yang last kali punya presentation. Boleh ke buku panduan latihan? Boleh. Sebab itu saya masukkan tadi, buku panduan latihan sebagai revenue stream tu termasuk dalam education dan training. Kami masukkan sekali. Kami juga buat modul latihan lah, buku dan sebagainya. Okey. Contohnya kelestarian dia tanya, antara bila projek ni dah tamat, you dah hand over, dah buat tadi handover ceremony dan sebagainya. Kan? Kemudian bila you buat penyerahan ni, siapakah yang akan memantau? Siapakah yang akan menjalankan? Siapakah yang akan memastikan peralatan teknologi yang you pasang ni semua dalam keadaan baik dan beroperasi? So macam mana? Yang tu you kena maklumkan lah. Dia nak dengar perkataan tu adalah, jawapan dia adalah entiti tu. Contoh Bukit Lintang tadi, sekolah tu, PIBG ni akan memantau, memastikan dan akan manage perjalanan projek ini. Dia nak yang tu. Lepas tu dia kata kalau rosak, maintenance dan sebagainya, macam mana? Siapa yang nak bayar kos ni? Jadi you kena maklumkan juga dalam business model tadi, clear lah cash flow tadi. So dalam cash flow tadi, kita akan masukkan contohnya mungkin 10%, 20%, depends pada you punya design. Cost maintenance ataupun expansion tadi you kena masukkan, kena ambil kira. Okay, next, satu lagi ramai orang terlepas pandang. Masa kan kita buat projek ni IoT. Bila projek IoT, tak kisahlah projek nak buat dekat kampung ke, ataupun projek nak buat dekat rumah asuhan kanak-kanak ke, nak buat kat kebun ke, ada IoT. Bila ada IoT, ada software kan, apps yang kita develop ataupun kita beli. Jangan sesekali masukkan cost development of the apps dalam projek tu. Kalau you masuk, memang automatic reject. Dia mestilah konsep dia adalah projek tu dah siap. Contohnya, you nak buat satu projek. Nak buat katalah sport rem motor. Sport rem motor ni efisien lah, permintaan tinggi lah. Tapi you nak kena buat mall. Mall tu baru, kos mall tu you nak charge. Kos mall tu nak buat charge tu, automatic you punya projek kena reject. Dia tak nak kos pembangunan tu. Kos pembangunan apps, kos pembangunan mall. Mall tu mungkin boleh pakai 100 kali saja. Dia tak nak. Confirm kalau you buat macam tu, automatic kena reject. Jadi, kena pastikan projek tu memang dah siap. Memang ready. Dah commercialize. Boleh replicate. Okay? So, itu antara yang common problem lah. Okay? So, kemudian itu saja. Kemudian lepas jawatankuasa pemandu tu, you dah pitch. Pitch tu lebih kepada sustainability. Macam mana you nak pastikan kelestarian projek tu berlaku. Kemudian you akan dapat surat SST lah, surat setuju terima. So untuk projek kami, tahun 2022, kami pitch. Pada bulan 3 2023, kami dapat 2 projek lah. Satu projek cendawan, 230,000. Dan satu lagi projek tukar jerami jadi baja, 265,000 lah. So ada 2 projek grant community yang kami terima lah. So insyaAllah pada bulan 3, bulan 4 ni lah kami akan close projek ni lah. So ada 2 projek. So Alhamdulillah hasil kerjasama semua orang, collaborator dan juga customer segment dan juga pemohon dana, Alhamdulillah lah kami berjaya menjalankan projek ni lah. So ini adalah group members kami lah. So yang ini adalah untuk cendawan,
Dan satu lagi adalah untuk tukar jerami jadi baja. Okay. So, okay, ni antara, okay. Next pula, mungkin juga you all kata, nak pakai tajuk apa tajuk apa nak buat Ni antara tajuk-tajuk yang sebelum ini masuk dalam jawatankuasa yang lepas permohonan, maksudnya lepas permohonan secara online, mereka berjaya, kemudian masuk sesi penilaian jawatankuasa teknikal. Ni antara tajuk-tajuknya. Mungkin you all boleh tengok tajuk-tajuk ni, boleh dapat idea. Contohnya, program vertigasi pintar Community B40. Ini antara tajuk dia lah. Pemohon dia ada daripada syarikat, daripada NGO, daripada enterprise, daripada GLC, daripada universiti, banyaklah. So ini antara contoh-contoh dia. Okay, teknologi air bersih. So, kan? Umur 11 ni. So memang boleh, macam-macam boleh buat. Yang penting memenuhi kriteria tadi. Okay. So ni antara idea dia lah. Kalau kita tengok yang ni, dia buat cendawan juga. Tapi dia buat dekat komuniti untuk Ma'had Tahfiz. Macam tu. Okay, yang ni dia buat penternakan udang dekat Kuala Muda, Kedah. So boleh. Okay. Okay, yang ini pun ada, nampak tak? Oops. Okay. Usaha terapis kesihatan pun ada juga. So terapi, fisioterapi kan. Bukan fisio ni, psikoterapi. This is psikoterapi kan, terapi kesihatan kan. Pun boleh mohon. Jadi kalau katakan, saya percaya projek yang sedia ada sekarang ni, sebenarnya dia bukan projek yang baru. Tuan-puan kena pasti. Pertama, tuan-puan kena pasti siapa penerima manfaat, apa yang dia nak guna, apa yang dia boleh maintain. Kemudian teknologi ni pula tuan-puan boleh identify dekat luar. Sebab kita tak nak buat baru, cuma kita integrate saja. So untuk integrate ni tuan-puan tak payah pening kepala, tuan-puan identify collaborator. Jadi daripada segi specification, daripada segi penyediaan kertas kerja dan sebagainya, collaborator ni boleh bantu. Kalau tak, tuan-puan kena bangunkan semuanya. Kan? Lepas tu yang ketiga adalah macam mana nak pastikan bahawa projek ni boleh sustain berterusan. So sustain ni is about business model. So tuan-puan design business model yang bagus, insya-Allah boleh. Okey? Itu saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soal, ngam-ngam pukul 5. Okey, ngam-ngam pukul 5. Alhamdulillah. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ataupun dekat chat box. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hatta. Jadi semua yang hadir sekiranya ada soalan boleh type pada chat box. Pada masa yang sama tuan-puan dimohonlah untuk isilah attendance list tu. Yang kami Dr. Mariam ada post tadi. Saya post kembali. Ada soalan? Boleh insya-Allah. So jangan lupa apa ni, isi online kedatangan kehadiran tu. Saya nak ucapkan terima kasih pada PM Dr. Mariam lah, kerana mengajukan kursus ni pada Dr. Firdaus. So dari masa ke semasa saya rasa you all boleh contact saya ke Dr. Mariam boleh, dengan Dr. Firdaus pun boleh lah kalau ada sebarang pertanyaan. Untuk slide ni saya rasa nanti Dr. Firdaus akan ada soalan? Ada soalan tak? Ada tak kesan sampingan kesihatan bila makan imitasi cendawan tu? Setakat ni yang makan ni yang saya ingat pernah jadi Superman Superman dengan Superwoman. Tak ada. Okay, projek ni kalau kita tengok ada satu koperasi projek cendawan ni, sebenarnya dia dapat dia dah run dah jual secara komersial dekat Kelantan. Dan hasil koperasi Kelantan tu saya ingat dalam setahun dalam 1.3 juta. Tapi dia hasilkan baka tu lah.
Jadi menjawab pada kesan sampingan tak ada, dia cuma mutatekan on certain element. Maksudnya kan cendawan tu dia ada dia punya kromosom, dia gen, dia punya macam kromosom lah kan. Ada gen dia buat XYZ whatever lah yang tu. Okay. So dia mutatekan on certain parameter supaya dia boleh bertahan, lebih tahan penyakit dan cepat membesar. Macam tu lah. So setakat ni tak ada. Kajian daripada segi pemakanan dan sebagainya telah dibuat oleh agensi nuklear. Sebab itu kita lebih mudah kalau kita dapat collaborator kita yang dah established tau maksudnya. Jadi kita tak perlu risau tentang contohlah kata tuan-puan nak buat satu produk patty burger daripada pucuk paku. So kena ada kajian daripada segi klinikal, kajian daripada dekat lab dan sebagainya kan. Jadi kalau tuan-puan buat satu produk yang tuan-puan sendiri pun tak tahu collaborator tu proses dia macam mana, itu isu yang besar lah. Jadi saya cadangkan collaborator tu tuan-puan memang kena cari yang memang dah establish macam tu. Jadi masa kami kenal pasti produk tu, kami pun terkejut juga. Tapi bila dia telah tunjukkan bukti kajian makmal dan sebagainya, dan produk ini telah dikomersialkan, maka kami telah bersetuju untuk mengambil cendawan atau pembaka cendawan daripada agensi nuklear ni sebagai salah satu elemen dalam produk ataupun permohonan dana inovasi ni. Terima kasih. Ada soalan lain daripada semua? Baik. Sekiranya tak ada, memandangkan masa pun pukul 5:04. Ada orang sedang menaik ke? Tak ada terima kasih Dr. Hatta kerana telah memberi taklimat yang cukup mendalam berkaitan dengan permohonan dana MyIS. Kami sebagai pendengar ni sangat bersyukurlah kurang-kurangnya kita ada seorang yang sangat expert lah dalam bidang grant community MyIS. Sekiranya tiada sebarang soalan, maka saya tutuplah majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih semua.